Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan membawa anda mendalami tajuk pengaruh budaya K-pop terhadap golongan belia di Malaysia. Kami akan bentangkan cara penyebaran, implikasi dan cara menangani implikasi negatif. Seterusnya, ini adalah ahli kumpulan kami yang telah bersama-sama dalam menjayakan pembentangan pada hari ini. Sebelum itu, saya Siti Rohayu. Saya akan bentangkan tentang pengenalan. Kita semua sudah sedia maklum bahawa perkembangan budaya luar semakin mendapat tempat di hati belia pada hari ini. Salah satu yang paling menonjol adalah budaya yang berasal dari Korea Selatan atau lebih dikenali sebagai Korean Pop atau singkatannya K-pop. K-pop bukan sahaja merujuk kepada aspek muzik tapi juga merangkumi aspek drama, fashion, bahasa, makanan dan pelbagai aspek lain yang berasal dari negara tersebut. Menurut kajian Hidayah dan rakan-rakannya pada tahun 2020, K-pop juga dikenali sebagai Hallyu atau Korean Wave. K-budaya, K-music dan K-drama sedang membina kubu yang kuat di negara Malaysia melalui generasi muda kita. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya yang lain. Okey, baik. Seterusnya kita bergerak kepada metodologi kajian. Okey, nama saya Muhammad Haziq. Berkenaan dengan kajian yang kami laksanakan ni, reka bentuk kajian adalah berkonsepkan kajian literatur, iaitu menganalisis hasil dapatan daripada kajian terdahulu. Manakala dalam kajian ini juga kami menerapkan 3 pemboleh ubah yang membantu dalam pembentukan pelaporan kami, iaitu pertama sekali adalah aspek penyebaran budaya K-pop, kedua adalah implikasi positif dan negatif, dan ketiga adalah langkah-langkah menangani implikasi negatif. Okey, untuk makluman juga bagi sumber kajian kami menggunakan rujukan daripada jurnal, buku dan tesis. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Okey, nama saya Martiana binti Muhammad Kunju. Saya akan memberitahu tentang cara penyebaran budaya K-pop di Malaysia melalui muzik dan hiburan. Muzik dan hiburan memperkenalkan artis yang tampan dan jelita, seperti contoh melalui lagu dan video muzik. K-pop memperkenalkan bahasa dan budaya K-pop melalui lagu yang mudah dihafal yang bercampuran dengan bahasa Inggeris yang boleh menyebabkan belia Malaysia mudah untuk menghafal. Video muzik yang trending dan juga pergerakan tarian yang menjadi viral supaya ia boleh menarik perhatian belia untuk mempelajari budaya K-pop di Malaysia. Terusnya saya akan lepaskan kepada rakan untuk makanan dan makanan Korea. Assalamualaikum dan selamat petang. Okay. Saya Nurul Hidayah binti Aziz. Saya akan memperkenalkan pengaruh makanan K-pop daripada segi makanan. Pengaruh makanan Korea di Malaysia juga semakin meningkat dan popular di kalangan rakyat Malaysia. Sebagai contoh, makanan-makanan Korea yang terdapat di Malaysia adalah seperti bubuyo, sekian, dak galbi dan sebagainya. Seterusnya kita akan persilakan kepada partner saya untuk media massa dan teknologi. Media massa dan teknologi, penggunaan media massa secara meluas seperti kewujudan teknologi media massa seperti telefon, tab, TV, PC, radio dan sebagainya sedikit sebanyak memberi kesan memudahkan proses penyebaran budaya tersebut. Tambahan pula, kewujudan internet membolehkan kita mengakses di hujung jari, boleh menyebabkan penyebaran melalui media massa lebih cepat dan pantas. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya saya akan menerangkan cara penyebaran fashion dan gaya hidup. Nama saya Abdul Razif bin Ahmad Rizwan. Penyebaran fashion dan gaya hidup di Malaysia dapat dilihat melalui beberapa faktor utama, antaranya adalah
media sosial, platform digital, konsert, drama Korea dan pengaruh media sosial. Artis K-pop menjadi ikon fashion dan gaya hidup yang moden dan trendy. Gaya berpakaian, gaya rambut dan aksesori yang dikenakan artis K-pop menjadi contoh bagi peminat untuk meniru atau mengadopsi gaya tersebut. Selain itu, pengaruh fashion K-pop dalam dunia fashion Malaysia tidak dapat dinafikan. Gaya yang unik dan inovatif dari artis K-pop telah membuka minda ramai terhadap konsep fashion yang lebih berani dan kreatif. Selain memberi pilihan gaya dan lebih berbagai, ia juga memperkaya industri fashion tempatan dengan idea-idea baru dan semangat inovatif. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya. Okey, selamat petang. Nama saya Jasper Ronaldo Anak Lukas. Untuk bahagian bahasa dan budaya bangsa Korea. Okey, peredaran bahasa Korea melalui lirik lagu dan drama yang menjadi tarikan beliau untuk mempelajari bahasa ini. Contohnya seperti yang viral terbaru iaitu lagu Bruno Mars. Ya. Dan drama Korea yang lain juga mempengaruhi dari segi aspek penyebaran budaya K-pop di Malaysia. Okey, dan seterusnya saya akan menyerahkan kepada rakan saya. Okey, salam sejahtera. Okey, nama saya Andrew Selingau Nak Jelani. Saya akan membentangkan untuk implikasi budaya K-pop. Okey, terbagi kepada dua lah. Implikasi positif. Yang pertama, menguasai bahasa dan mempunyai motivasi untuk belajar bahasa Korea. Okey. Untuk ini, golongan belia sangat mudah untuk mempelajari bahasa Korea melalui laman sesawang www.talktomeinkorea.com. Okey. Tambahan pula, laman sesawang ini adalah boleh diakses secara percuma saja. Okey, untuk yang kedua, memahami budaya serta mempunyai pandangan yang luas mengenai Korea. Okey, untuk ini golongan belia dapat mendalami budaya Korea melalui tontonan drama Korea atau lebih dikenali sebagai K-drama lah, seperti mempelajari tradisi dan gaya hidup masyarakat Korea lah. Okey, untuk implikasi negatif, okey, yang perbelanjaan yang berlebihan terhadap produk Korea atau barang dagangan ataupun merchandise K-pop. Okey, untuk ini golongan belia akan terpengaruh untuk membeli produk Korea seperti kad foto, album dan tiket konsert yang harganya boleh mencecah ratusan ringgit lah tanpa mengira kemampuan diri sendirilah. So ini adalah satu pembezaran. Okey, yang kedua, pengaruh budaya Korea di dalam drama Korea, K-drama atau music video K-pop kepada golongan belia. Okey, seperti kita lihat di kebanyakan video klip lagu Korea atau lagu K-pop, banyak artis yang memakai pakaian yang menjolok mata dan elegan meminum arak lah. Hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi golongan belia untuk meniru atau mengikut budaya tersebut kerana menganggap budaya tersebut sebagai perkara biasa ataupun sebagai trend lah. Okey, untuk ini selepas ini saya serahkan kepada rakan saya lah. Terima kasih. Okey, saya akan terangkan cara menerangi lah pengaruh budaya K-pop ni pada belia di Malaysia lah. Yang pertama adalah sebelum tu saya perkenalkan diri, nama saya Seprin Alan Anak Micong. Okey, saya akan teruskan. Yang pertama adalah tingkatkan kesedaran diri lah. Belia itu sendiri perlulah meningkatkan kesedaran diri mereka agar tidak terpengaruh dengan budaya luar. Dengan kesedaran yang tinggi ini, mereka mampulah mengawal diri daripada terus menjadi fanatik kepada idola mereka lah, seperti penyanyi K-pop yang dikatakan cantik, handsome dan seksi lah. Perkara ini juga pernah disebut dalam satu kajian Husn Gold dan rakan-rakannya pada 2001, di mana seorang yang mempunyai kesedaran yang diri yang baik, mereka mampulah berfikir secara rasional dan bertindak secara rasional dan tidak mudah terjebak dalam dunia hayalan mereka lah, antara mereka dengan idola mereka.
Dan selain itu juga pihak sekolah dan ibu bapa boleh memainkan peranan yang pentinglah dalam meningkatkan kesedaran diri para belia ini dengan memberi khidmat kaunseling ataupun teguran lah terhadap benda yang mereka lakukan lah, agar mereka sedar betapa buruknya kelakuan mereka tersebut lah. Dengan ini saya mau terangkanlah, tegaskan bahawa sebenarnya belia itu sendirilah yang sepatutnya mempunyai kesedaran yang tinggi supaya mereka tidak mudah ketagihlah dan bersikap fanatik terhadap budaya dan artis K-pop itu sendirilah. Okey, seterusnya adalah menghadkan penggunaan media sosial lah. Seperti yang kita tahu lah, pada zaman kini penggunaan media sosial sangat luas, malah digunakan untuk menghubung satu sama lain lah bagi berkongsi budaya dan isu semasa di negara masing-masing lah. Kita tidak dapat menafikan lah bahawa Malaysia juga antara satu negara yang tidak terlepas daripada perkembangan tersebut lah, dengan memperkenalkan perkhidmatan penyiaran berbayar iaitu Astro lah pada 1996 yang telah memberi impak besar kepada para belia lah dengan menyalurkan saluran seperti drama Korea dan program-program daripada negara Korea lah. Dan secara tidak langsung perkara tersebut menyebabkan mereka ketagih lah dengan budaya tersebut. Kita sebenarnya mampu mengawal dengan mengawal ketagihan mereka ni dengan menghadkan masa mereka dengan penggunaan media sosial ni lah. Dengan pihak sekolah boleh memperbanyakkan aktiviti kurikulum di sekolah yang melibatkan aktiviti kebudayaan di negara kita sendirilah. Dengan itu, para belia bukan saja mengisi masa lapang mereka dengan aktiviti sehat, malah mampu memperkenalkan kepada mereka tentang keunikan budaya kita di Malaysia lah. Bukan itu saja, pihak Astro ataupun televisyen sepatutnya menghadkan platform saluran daripada negara lain, malah memperbanyakkan platform yang mengenangi kebudayaan di negara kita sendirilah. Tujuan ini dapat meningkatkan kesedaran para belia juga betapa hebatnya ataupun uniknya budaya kita sendirilah berbanding dengan negara luar. Okey, seterusnya saya bagi rakan saya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hafiz bin Zabidi. Okey, saya akan menceritakan mengenai kesimpulan sajalah. Okey, budaya K-pop disebarkan melalui muzik, makanan, fashion dan bahasa, selari dengan minat dan gaya hidup belia pada masa kini yang dekat dengan teknologi dan sukakan hiburan. Walau bagaimanapun, pengaruh perlu sedikit kawalan dan pengawasan daripada ibu bapa dan penjaga untuk menghadkan pengaruh-pengaruh ni. Okey, dan memastikan golongan belia tidak taksub dengan gaya hidup yang mungkin tidak realistik, membebankan dari sudut ekonomi dan emosi. Keseimbangan di antara pengaruh budaya K-pop dan penghargaan terhadap budaya tradisi Malaysia haruslah sentiasa dikekalkan. Okey. Dan ini adalah rujukan. Ini adalah rujukan daripada kumpulan kami. Dan ini sajalah pembentangan daripada kumpulan kami. Assalamualaikum.